Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di mana Sikit ada satu sikit kesempatan kat sini. Sikit bukan nak ketawa ataupun nak buat lawak. Korang jangan ingat video Sikit korang datang nak tengok lawak Sikit Bukan Video Sikit bermanfaat untuk korang yang nak repair sendiri Okey. Okey, macam contoh belakang Sikit ni ada kereta apa Saga FLX kot. FLX di mana kereta ni ada masalah saja. Sikit cari masalah kereta dia. Kereta dia okey je. Owner steady Dah tengok video ni hayati. Sebab video ni Sikit nak bahan owner belakang ni. Korang tahu tak apa dia buat kat kereta dia? Okey, di mana sekarang ni Sikit nak buka bahagian bawah dia. Mari tengok sini. Mic bawah ni. Benda ni Sikit tak suka tengok ni benda ni. Korang kalau nak letak gam dekat valve cover ke, buka oisam ke, dekat mana-mana gam yang boleh masuk dekat dalam sistem enjin, bukan sistem pembakaran. Sistem pembakaran, sistem dalam enjin tu kawasan-kawasan minyak. So bila korang biarkan gam tu masuk ataupun terlampau banyak gam, cukuplah jadi pomen gam gila babi. Cukuplah. Okey? So agak-agak letak je. So tak nak jadi oisam jadi sesumbat macam ni. Bila sumbat macam ni, nanti kereta dia akan bunyi knocking. Bila knocking, banyak duit customer habis. Okey? Kalau nampak, bang, abang pomen cakap, pomen tegur dia. Bukan ajar. Cuma korang boleh cakap cara elok-elok. Nanti gam sikit cukup jangan gam banyak. Abang ni pomen YouTube. Tak. Mana korang cakap elok tengok. Gam tu banyak sangat. Abang takut dia masuk ke dalam enjin abang cakap elok macam tu tak ada masalah. Okey, macam contoh kereta FLX ni. Mari kita tengok enjin sekejap. Mari tengok sini. Memang Sikit sengaja angkat head kereta dia ni. Sikit hajat kereta dia ni. Sikit buat angkat silinder head. Sikit gantung sahaja. Untuk kereta-kereta macam ni boleh gantung sahaja. Tak perlu nak turunkan gearbox dia. Tak perlu turunkan gearbox. Tak perlu turunkan dia punya blok. So kita kalau tengok daripada ruang bawah ni, cuba tengok Idam. Okey, dia terus tembus ke lantai bawah nampak tu crankshaft. Kejap Idam Kau suluh itu dulu. Nampak Idam? Nampak? Ni. Betul? Tangan aku betul? Okey. Okey dah, suluh balik ke sini Idam. Kita nak cerita balik. Macam owner ni, dia datang kat Sikit. Dia dah pernah buat tau. Kenapa angle gitu? Smart ke? Kalau angle macam tu, Idam. Okey. Kualiti. Okey. Okey macam ni. Owner dah buat. Tapi Sikit tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Okey. Owner cakap, kereta dia jadi 3 silinder. Yang pertama, penyakit kedua dia, asap berkepuh dekat exhaust. Asap putih. Bukan kes video sebelum ni Dia ni asap putih, memang makan minyak hitam. Memang tak ada kebocoran. Owner pun sendiri cakap tak ada kebocoran minyak pun. Tapi minyak hitam mesti hilang dalam seliter. Kalau jalan seminggu, hilang seliter, setengah liter macam tu. Terjalan 2 minggu tak top up minyak, dah kering dah minyak. Tu masalah dia. Yang jadi isu sekarang ni, korang jangan gelak dulu. Owner dah try buat sendiri. Okey, owner ni dia pandai dia pomen. Kau tahu tak sia-sia video yang Sikit buat. Bila Sikit buat video, diorang boleh buat head. Diorang angkat silinder head ni, korang tahu. Bukan Sikit petikai customer nak buat angkat head. Kira dia ni cun juga. Dia berani angkat head kereta Saga Campro twin cam dia. Bukan single cam. Macam-macam. Valve ada 16 biji. Shim. Lifter 16 biji. Cam pakai 2. Nampak? Dia tak tahulah macam mana. Timing bell dia boleh setting makin atas, makin bawah. Tak tahu lah Sikit tak ada ajak pun set timing ni sebenarnya. Sebab benda tu mahal sebenarnya. Sebab tu kena cas. Tukar timing bell. Okey. Owner buat sendiri. Kau tahu dia buat benda? Dia buat head gasket. Lepas tu dia tukar benda ni. Nampak Idam? Okey, dia tukar silinder head. Dia kata dia nak settlekan masalah makan minyak hitam. Tapi dia tukar silinder head. Betul. Bila dia tukar silinder head, kebarangkalian tu settle ke tak? Dia terlepas pandang 4 perkara sahaja. Bukan 5 perkara Hidup
sebelum mati. Okey, faham Okey, so macam ni. Dia tukar silinder head. Okey? Silinder head dia ni retak ke, pecah ke, terbelah dua ke, crack ke, itu sikit tak tahu. Tapi owner tukar terus silinder head ni. Masalah sekarang ni, masalah makan minyak hitam tu settle ke tak cerita dia. Dia tukar silinder head ni, valve seal dia tak buat tau. Valve seal nanti sikit tunjuk kalau nampak. Valve seal dia tak payah tukar. Piston ring pun tak payah usik. Drain valve pun tak payah. Dia tukar silinder head dia. Settle ke masalah kereta ni? Memang takkan settle. Sebab 4 perkara sikit cakap tadi. Yang pertama, valve seal. Pemegang valve. Ada dekat silinder head ni. Yang kedua, apa? Piston ring. Piston ring tu yang ada dekat piston ni lah. Nanti sikit tunjuk lah. Piston ring. Nombor 3, block liner. Pastikan block liner tak ada calar. Nombor 4, bocor lah, leaking. Sebab macam contoh kereta ni tak ada leaking apa. Tapi makan minyak hitam juga. Dia makan minyak hitam dengan bocor ni lain sebenarnya. Maknanya 3 sebab sikit cakap ni. Valve seal, piston ring, block liner. Perumah untuk pegang piston tu lah. So sekarang ni, dia tukar silinder head. Dia kata, aku buat kereta ni sikit dalam tempoh sebulan. Kau ingat senang jadi pomen. Kau memang boleh beli spana kedai RM2 tu. Siki akui korang boleh beli spana kedai RM2. Apa nama spana tu? Don't forget Tarik lebih, dia terkangkang tau. Ataupun dia patah ke, dia loose. Orang cakap, kalau pomen cakap dia loose. Bila korang nak buka, dia loose, tangan korang akan tumbuk besi-besi yang ada kat kereta tu. Hati-hati. Pakailah jenama-jenama yang bagus. Satu spana, coupling tu harga dekat 100. Macam tu okey. Baru boleh repair sendiri. Okey. Macam untuk sikit akan ceritakan bagi korang faham. Sikit nak info yang sikit masuk bagi korang detail. Bila sikit potong-potong cerita ataupun sambung tak sambung, nanti korang tak faham. Itu marah sikit buat video lama. Okey? Ilmu yang serba kekurangan. Okey. Owner tukar silinder head dalam tempoh sebulan. Bukanlah dia kata daripada hari ni dia buat, malam kan sambung, lusa tak. Dia macam, dia sibuk kerja. Dia bukan kerja pomen, tapi dia minat pomen. Okey? Okey, Bah. Bah, kalau kau nanti kau tahulah kau tengok video ni, kau komen kat bawah, aku nak tengok muka kau. Tapi nombor plate aku tutup, kau jangan takut. Okey? So sekarang ni, kau tukar silinder head tak settle dia. Piston ring, valve seal, liner block. Okey. Sikit ada nampak kesalahan kat kereta ni. Yang pertama, banyak skru tak cukup. Tak boleh. Kau tak boleh jadi pomen. Skru tak cukup. Kalau tak ada, kau wajib adakan. Itu undang-undang menjadi seorang pomen. Bila kau cukupkan, korang letih sikit pada pomen yang langsung buat tak ambil pot, korang lebih hebat. Jauh lebih hebat. Tak boleh lah. Oh, skru lebih ni. Tak tahu skru mana. Campak buang. Tak boleh. Sedangkan skru tak ada sikit, wajib adakan. Sebab tu seorang pomen bukan senang. Bukan sepanah kena RM2. Okey, so sekarang ni, macam aku dah buka. Lepas tu sikit tengoklah kau dah tukar gasket. Oh, siap letak shellac gum bagus. Boleh, tak ada masalah letak shellac gum. Ada pun orang letak grease. Sikit pernah tengok sikit kerja kat kampung dulu, dia orang letak grease sahaja. Okey. So untuk head gasket kereta dia tak ada masalah temperature, semua makan minyak hitam sahaja. Apa yang perlu buat untuk kereta makan minyak hitam? Yang pertama, korang tengok sini Idam, boleh tunjuk kat sini Idam, dekat-dekat Idam. Boleh. Kita fokus kat piston pula. Satu menerak dah Idam tu. Okey, ini adalah piston. Kalau korang tengok dekat piston ni, yang ni, yang ni, tengok. Apa kau buat ni dia? Piston ni dia berkeladak. Piston ni jernih. Piston ni berkeladak balik. Piston ni agak-agak jernih. Inilah punca kereta kau jadi 3 silinder dia. Inilah punca dia. Okey, kalau kita tengok kat sini ini ada spark plug. Cuba tengok dekat sikit Dam supaya diorang nampak. Okey, ini spark plug. Sikit lupa nombor 1, 2, 3, 4. Yang penting yang bersih sikit tahu kat mana. Ni bersih. Yang ni agak pudar. Yang pudar ni mungkin dia duduk kat sini. Nombor ni. Okey, yang putih ni, yang jernih ni, mesti dia dekat sini. Dekat sini ni plug dia ni.
Tengok macam ni. Sikit tak payah marking sikit tahu dah. Yang ni dia putih macam ni mesti kat sini. Yang ni. Tapi yang ni mesti kat sini. Nampak ni? Dia macam bertaik-taik, berkeladak, nampak? Kalau kita tengok yang ni cantik tau. Beza kan? Macam mana boleh jadi macam ni? Okey. Tengok piston ni jernih. Yang ni berkeladak. Nampak? Nampak dia macam ada kerak-kerak belakang kuali tu. Kalau yang korang tengok yang ni dia macam bersih, macam ada benda yang cuci. Sedangkan orang ni baru buat, sepatutnya dah bersih dah semua. Tapi yang ni nampak jernih, cantik Abang ada pemain tanya dah? Dah? Dia nampak benda? Suruh mari. Okey. Okey. So sekarang ni, sebab apa jernih? Dia jernih disebabkan dia dicuci oleh petrol. Dicuci. Macam mana petrol tu boleh cuci dalam ni? Okey. Semasa spark plug ni hidup dulu, mula-mulalah spark plug ni hidup. Okey. Lepas tu disebabkan minyak hitam masuk daripada piston ring, daripada valve C. Nanti sikit kita tunjuk valve dia. Teruk juga. Bila dah banyak sangat masuk minyak, so spark plug ni akan cepat mati. Sifat spark plug ni, bila minyak hitam berkumpul kat dia, dia bakar sekali dia akan mati dulu. Bila dia mati, kereta ni dia start jadi 3 silinder. Okey, bila jadi 3 silinder, spark plug tak keluarkan percikan api, piston ni tak akan ada pembakaran. Piston ni jernih sebab kena spray daripada injektor. Injektor spray dia. Dia lain meletup. Yang dia duduk diam, dia ikut je. Contohnya dua kiri, dua kanan lah. Macam ni piston ni. Dia hanya ikut sahaja. Dia ikut daripada pusingan crankshaft. Faham So kat sini, untuk kereta ni, kita tengok dekat dia punya permukaan silinder head bahagian bawah dia lah. Okey. Okey. Ni nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 1. So yang sikit cakap piston yang jernih tadi dia duduk kat sini. Nampak keladak-keladak ni? Nampak agak-agak. Korang kena nampak, kalau tak nampak tak boleh. Ni keladak ni. Ni. Okey. Ini adalah punca datangnya daripada minyak hitam. Minyak hitam masuk kat sistem pembakaran. Spark plug tadi mati. Dia masuk daripada valve C ataupun piston ring. Tapi kalau tengok daripada permukaan ni, dia masuk daripada valve C. Owner tak tukar valve C kereta ni. Sebab kereta ni kalau nak buat dia punya valve C, nak tukar dia punya valve C, nak buat grand valve kereta ni memang rumit. Kalau pemain tu ambil satu valve RM10, RM15 Siki boleh bayar kat dia. Sebab untuk proses nak tukar dia punya valve, nak buat grand valve, nak pasang spring tu memang boleh bergaduh. Kalau boleh korang jangan tegur pemain-pemain tengah buat kerja-kerja macam tu lah. Okey. Yang jadi masalah paling besar kali dia satu dia, apa ingatkan kau dia. Kalau buat kerja jangan lama-lama, jangan tangguh-tangguh. Itu korang sedar dia. Sebab bila korang tangguh, kereta tu akan datang penyakit baru. Sebelum tu tak ada penyakit tau. Bila korang tangguh, korang lambatkan buat kerja yang korang ada, korang biarkan dia akan merosak pula sistem yang ada. Macamlah kereta bunyi suspension ke apa. So tiba-tiba korang biarkan. Bila korang biar dia akan berjangkit. Bunyi asal bunyi macam ni je. Tiba-tiba ada bunyi lain pula, bunyi lain, habis duit korang. Jom Idam, kita tengok. Ni block liner jap. Kita tengok block liner. Okey, ni yang faktor ketiga sikit cakap dia. Valve C, piston ring, block liner. Okey, ni permukaan block liner dia. Okey. Cuba tengok yang ni. Idam, tengok ini. Menangislah warna ni. Yang ni nampak betul. Nampak tu. Okey, mana datang benda tu? Tak apa, tunjuk kat situ dulu. Jelas Mana datang benda tu? Try zoom. Tak boleh fokus. Memang teruk kan? Okey. Sebenarnya tak perlu tunjuk situ. Semasa dia orang angkat head kereta ni, dia angkat head ni, nampak tak kawasan lubang-lubang ni? Ni, bukan sikit suruh tutup lubang-lubang ni. Bila korang angkat head, air ni dia akan ada dalam blok. Kalau korang tak buka daripada radiator bahagian bawah punya butterfly, dia akan duduk. Dia ada butterfly bawah tu. Mana? Sana. Kat ujung ni. Okey, tak apa. Yang putih tu. Butterfly orang panggil.
Tempat beli, buang minyak, buang air. Okey. Lepas tu bila kau angkat head, air tu dia akan masuk kat dalam ni. Dia masuk. Bila dia masuk, kau ambil je kain satu, kau terus kena keringkan. Sebab block liner ni permukaan dia licin tau. Permukaan dia licin. Bila dia macam dis, macam sikit cerita. Dis tu bila kena air, dia jadi nampak macam karat kan. Kau tak boleh diam lama lah. Macam ni, bila dia bertakung air, dia biarkan. Sepatutnya kau kena wajib keringkan terus. Kau nak jadi pemain dia, kau kena tahu benda macam ni. Kau kena keringkan. Bila kau biarkan macam ni, tengok. Boleh rosak liner block tu. Ni kebarangkalian kereta kau ni pakai 2 tahun, 3 tahun nanti makan balik minyak hitam. Betul kau kena pakai minyak hitam yang berat sikit. Kalau nak jimat kos sekarang lah, Siki akan cerita kat owner lah sama dia nak buat tu sendiri lah. Beli apa Siki. Bukan kereta Siki pun. Kurangnya Siki dah bagi tanggungjawab, Siki dah lepas dah. Okey bang, abang dah nampak masalah liner calak, liner cala. So bekas air abang hari tu. Siki ni nampak topi ni CSI Forensic. Bukan boleh jadi tiba-tiba benda ni. Benda ni mesti ada sebab jadi macam ni. Kalau tak mesti dia cantik. Okey, dia bertakung air dia biar. Esok pergi kerja buat tak tahu, pergi sana pergi sini, baru tengok apa pula ada air atas ni, baru nak lap. Habis lah masa tu. Okey, lepas tu kesalahan lain untuk kereta ni bukan Siki cari salah kau dia dah. Siki nak bagi ingatkan. Okey. Ni, nampak hose ni. Hose apa ni? Ni hose apa ni? Takkanlah hose pecah macam ni nak pasang. Kau tahu tak hose ni kalau dia bocor air jadi benda? Head gasket terbakar. Head gasket terbakar, korang kena angkat head balik. Yang skru tak pasang tu skru ni. Susah kan buka skru ni kan? Baru korang tahu skru ni. Pomen pun tak suka ke skru ni sebenarnya, tapi kena pasang. Ni bracket pemegang untuk water pump pipe So pipe ni kita akan suggest untuk owner. Dia alang-alang kau dah buka head ni, mesti kau buka timing bell kan? Lepas kau buka timing bell, kau cuba tengok kau punya timing bell ni. Timing bell kau alang-alang kau dah buka, kau tukar je sekali. Kau tengok dah berjalur macam ni. Lagi satu bearing. Mana bearing dia? Ni bearing dia. Sekejap dah. Itu dah. Lagi satu bearing dia ni. Dia, kereta kau ni dia Saga FLX. Bila Saga FLX, dia menggunakan Mari tengok. Ni, Saga FLX, dia menggunakan bearing ni. Timing bell dia. Timing bell dia tensioner. Auto adjust. Auto adjust. Kita adjust yang pertama, selebihnya ketegangan dia yang adjust. Auto. Kat sini ada arrow dia. Dia kena betul-betul dekat dia punya takut. Kalau pomen seorang tu dia akan tahulah kat mana. Jangan biar kat sini nanti jadi kendur, jangan terlampau tegang. Nanti kan berbunyi timing bell. Faham So, kau pakai tensioner untuk Saga BLM. Dia, kereta ni dia belakang. Kereta ni makin zaman makin upgrade. Dulu sebelum terciptanya tensioner, belting yang kat luar tu, dulu macam nak ikat alternator kan, kena kiau kan, ikat kan. Dulu punya kereta, bila pomen tu tak kuat ikat, dia mengeluarkan bunyi. Belting bunyi slip, bunyi tikus. Betul. Bila kalau kita tegang sangat, dia boleh efek kepada bearing-bearing yang ada dekat komponen kereta lah. Contohnya water pump, tensioner bearing, idle pulley ke, aircon pulley ke, power steering pulley ke, dia akan efek. Betul. Untuk kereta moden dia update. Macam mana cara nak cegah bearing-bearing kereta sekarang, kereta-kereta moden tak nak rosak. Dia buatlah tensioner auto. Auto. Dia tolak auto. Ketegangan dia ikut atas spring yang ada dalam tensioner. Setiap tensioner ada. Okey, dia akan tolak berapa ketegangan dia nak, itu sahaja, cukup memadai. Itulah sistem update. So sekarang ni macam kereta FLX ni dia guna tensioner hidup. Manfaat tensioner hidup ni memang ada dia. Dia sebenarnya dia upgrade, dia ada kebaikan sebenarnya. Dia nak supaya kereta korang, dia bukanlah timing bell tak putus, timing bell putus juga. Cuma apabila pomen tu ikat terlampau tegang, kereta korang akan bunyi tekan minyak. Selalunya kalau jadi penyakit-penyakit gitu macam kancing, kenari, klise kan. Biasa pomen kan kena buka. Tekan minyak. Itu maknanya timing bell tegang. Apabila auto tensioner dah ada, tak ada dah penyakit tu. Dah hilang tu penyakit sebab dia auto adjust. Tak payah pening kepala. Betul kan? Sekarang ni nak tak nak kau kena pakai untuk model asal dia balik.
Sebab asal ni antara yang terbaik. Dia buat memang terbaik ada. Kau tak payah pening kepala. Sebab yang buat ni semua sistem update. So macam kereta ni aku akan suggestkan kau tengok macam ni. Kalau buat tak overhaul sahaja ataupun kau nak buat sekali block liner lah. Tapi kalau buat block liner mungkin melambung-lambung lah, tinggi lah harga dia. Blok tu angkat seketul, pergi hantar machine shop, dia akan ribu. Dapatkan saiz 0.50 ke 0.25 ke. Nah, dia tukar piston yang lebih besar sedikit. Pergi ukur pula, dapat saiz semua. Order pula piston ring saiz yang berbeza. Dia tak sama dah. Dia upgrade sikit. So kereta jadi padu dia. Dia keburukan dia duit habis, kebaikan dia padu kereta. Petrol pun padu. Okey. Okey. So selain daripada tu, nak buat boleh buat, tapi pastikan apa yang kita buat biar sampai matlamat. Contohnya makan minyak hitam, ingat 3 perkara yang saya cakap tadi. Jangan tukar silinder head. Bukannya head kau crack pun. Head kau ni selagi tak pecah, tak putus dua, tak crack, memang boleh pakai. Tak ada masalah pun, boleh. Buat balik grand valve, tukar valve C ada dalam ni. Pasang piston punya clip punya spring. Itu pandai-pandai pemain tahu lah. Okey, selain daripada itu sahaja. Habis dah mai. Tak cukup pergi bahan customer. Cukup kot. Nampak dia dah cuba buat tapi sebulan dia. Macam mana aku nak bayar gaji kau kalau sebulan angkat hit saja? Berapa nak bayar parking sehari kat sini? Betul. Okey, next time kita jumpa lagi. Sikit minta maaf andai kata terkasar bahasa yang kurang, semua datang daripada sikit, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.